Bila kita berkatakan perlunya perpaduan orang Melayu, ini bukan nak lawan sesiapa. Ini bukan untuk mengenyai sesiapa. Ini hanyalah satu usaha untuk memperkuatkan komuniti Melayu Islam kita. Kita semua tahu, kita dijajah 500 tahun, dan kita tahu selepas merdeka pun kita masih di belakang dari segi ekonominya, keupayaan kita, penglibatan kita dalam kekayaan negara kita memang kurang kalau dibandingkan bangsa lain. Ini jelas. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita memperkatakan kelemahan orang Melayu, komuniti Melayu. Jadi apa salahnya kalau kita bersatu untuk mengubah perkara ini? Ada orang kata, kan Melayu dah memerintah sekian lama, apa yang Melayu sendiri tak buat? Yalah, kita pun ada kelemahan kita, pemimpin kita pun ada kelemahan mereka, ada kesilapan mereka, ada ketirisan yang berlaku. Tapi kalau kita ungkit semua itu, tak selesai masalah. Jadi sekarang ni kita lupakan yang lepas, kita cuba satukan satu kepimpinan baru yang boleh mengatasi masalah itu. Kita lihatlah Malaysia ni katanya negara membangun, tapi kalau kita tengok komuniti Melayu nak buka kedai hardware pun susah. Kita nak cari modal untuk berniaga, perkara-perkara yang agak basic pun susah. Kita nak buka berapa developer, berapa pemaju Melayu yang besar di negara ini, berapa kontraktor Melayu yang besar, banyak kelemahannya. Jadi kalau kita bersatu, mungkin kita dapat atasi masalah ini. Perkara yang menjadi isu di Negeri Sembilan ini, parti-parti yang melawan kita ni, parti-parti Madani ni, kata kita ni perkauman. Saya rasa kita nak pakat sama sendiri ni tidak perkauman. Bangsa lain pun mahu pakat juga, tapi mereka tidak perkauman. Jadi usaha untuk memburuk-burukkan kepimpinan Melayu, orang Melayu ini berterusan. Kita dengar serangan-serangan terhadap usaha penyatuan Melayu BN ini. Cara mereka senang. Dia ambil PAS dulu. PAS memberi satu tenaga baru kepada BN, maka mereka mesti serang PAS dulu. Dan mereka berjaya tampaknya. Isu-isu yang tak sepatutnya jadi isu telah jadi besar di dalam pilihan raya ini. Isu PAS ekstrim yang macam mana? Bila kita tanya mereka tak tahu nak jawab. Mereka kata ini parti Taliban. Taliban ni di Afghanistan, dan orang-orang Afghanistan ialah Pashtun. Dia adalah cara-cara dia, budaya dia, sikap dia. Kita orang Melayu Islam di sini lain. Di sini PAS bukan Taliban. Kita ada sistem perundangan yang berbeza, kita ada perlembagaan. PAS tidak pernah nak cuba nak tukar perlembagaan. PAS bukan tidak mahu demokrasi. Jadi apa guna perkataan Taliban ini? Mereka guna Taliban itu nak menakutkan pengundi. Jadi saya harap pengundi di negeri jangan terbawa-bawa lah dengan cara begini, cara memburuk-burukkan kita. PAS bukan Taliban, dan kita menghayati demokrasi dan akan mempertahankan sistem yang ada. Itu jelas. Apa lagi dia kata?
serangan yang akhir-akhir ini ialah terhadap Yang Amat Berhormat Sanusi, Dr. Sanusi daripada Kedah. Dia adalah pemimpin Melayu yang popular. Jadi tidak terkejutlah kita kalau mereka serang Dr. Sanusi ini. Dalam ucapan beliau 2 malam dahulu, dia ada sebut dalam pidato dia kata setiap bangsa ada tanah warisan nenek moyang mereka. Maka dia kata orang Melayu ialah tanah Melayu, orang Siam tanah Siam, dan seterusnya. Setiap bangsa ada tanah warisan nenek moyang, atau dalam bahasa Inggeris disebut ancestral land. Tapi kenyataan Sanusi itu diputar belitkan seolah-olah dia mempertikaikan bahawa bangsa-bangsa lain di Malaysia ini tidak setia kepada negara ini. Dia cuba memecah belahkan bangsa-bangsa lain di Malaysia. Beliau tidak berniat begitu, dan beliau tidak pun berkata begitu. Beliau hanya memperkatakan satu fakta sejarah dan budaya. Melaya, perkataan tanah Melayu ini digunakan sebelum tahun 63, beratus-ratus tahun. Apa salahnya seorang pemimpin Melayu macam Sanusi guna perkataan tanah Melayu sebagai tanah warisan nenek moyang orang Melayu? Tak apa sensitif dia. Apa yang nak dia perlu disiasat? Apa perlu dia mesti diberhentikan? Ada pemimpin-pemimpin tertinggi kita pun terbawa-bawa mengikut teguran-teguran pemimpin politik DAP. Ram Kapal Singh, Vignesh Waran dari MIC, dan semua pemimpin DAP cabar supaya PAS diberhentikan, dikeluarkan daripada pakatan ini. Seperti saya katakan tadi, dia ada beza kenyataan sejarah mengenai warisan nenek moyang kita, tanah, dengan kesetiaan kepada negara, loyalty. Sanusi tidak pernah mempersoalkan loyalty, kesetiaan bangsa-bangsa lain kepada Malaysia. Tidak pernah. Dia tak ada kata pun dalam kenyataan dia. Dia hanya memberi tafsiran dia bahawa setiap bangsa ada tanah warisan nenek moyang kita yang beribu tahun menjadi memegang, datang daripada tanah-tanah, mesti kalau Melayu di Melaya, kalau bangsa lain di negara-negara mereka. Jadi isu ini telah timbul hingga kan ada juga ada ketua-ketua pemimpin UMNO yang terbawa-bawa, yang marah kepada Sanusi, yang kata dia mungkin tidak diperlukan di Negeri Sembilan. Ini maknanya musuh kita dah berjaya lah. Kenyataan yang mudah, kenyataan yang tidak ada masalah, kenyataan yang bersandarkan sejarah itu diputar belit. Kononnya Sanusi mencuba memecah belahkan bangsa-bangsa Malaysia. Kita jangan mudah percayalah, jangan mudah melatahlah, kita kaji. Saya hairan lah. Kita semua cerdik pandai ni, takkan tak boleh fikir benda macam ni. Takkanlah dalam dekat pilihan raya seminggu lagi pemimpin seperti Sanusi itu akan sengaja mengapi-apikan isu perkauman. Apa untung dia? Apa gunanya dia nak pecah belahkan masyarakat Malaysia? Di Kedah pun ada Cina, ada India juga, dan PAS-PAS pun juga bertanding di semua kerusi yang ada bangsa lain. Lagipun kita tahu Islam tidak pernah menghalalkan benda-benda macam ni. Tidak pernah. Malah kita diminta jangan asabiyah, jangan mengikut kumpulan saja, jangan benci kumpulan lain, jangan benci bangsa lain. Ini ada ajaran kita. Jadi takkanlah Sanusi sengaja dalam seminggu lagi cuba mengapi-apikan isu yang ini
semata-mata untuk memecah belahkan undi. Tak masuk akal, bukan? Jadi sebab itu saya kata, kita jangan terbawa-bawa dengan isu-isu yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan DAP ini. Kalau mereka Ram Kapal Singh ke, Antonin Loh ke, Vignesh Waran ke, daripada masih, kalau mereka nak katakan, nak isytihar tanah Melayu juga dia punya ancestral land, tak ada siapa yang menyekatnya. Katalah, you deny your ancestors, up to you lah. Tak ada siapa. Jadi apa yang salah dengan kenyataan Menteri Besar Kedah itu? No one is stopping you to claim tanah Melayu is your ancestors land. Cuma kita nak bezakan antara historical fact, ancestors land, your land of the ancestors, dengan kesetiaan kepada negara ini. Don't conflate, don't confuse the issue. Kalau kita tak boleh kalau kita mudah sangat terbawa-bawa percaya kepada fitnah ini, maka rosaklah Persatuan Melayu. Takkanlah dengan benda isu macam ni pun kita dah berkelahi. Tak wajarlah, ya. Kalau kita betul-betul nak ke Putrajaya, nak ubah negara ini, kita mesti faham apa sebenarnya perkara yang kita perlu lakukan. Kita tidak mahu perbalahan kaum, kita tidak untung siapa pun, tidak menguntungkan sesiapa. Tak masuk akal pemimpin PAS nak bawa isu ini sengaja. Jadi saya menyeru kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan, soal ucapan Sanusi yang disebut sebagai ekstremis lah, merosakkan negara lah, memecah belahkan negara, itu semua sekarut-karut yang saya pernah dengar. Carilah benda lain kalau nak berburukkan Sanusi, ya. Perkara ini sudah kita perkataan tanah Melayu ni kita guna beratus-ratus tahun sebelum 93. Itulah tanah Melayu, inilah tanah warisan nenek moyang kita, orang Melayu. Apa yang sensitif tu? What's sensitive about it? Jadi kalau kita betul-betul nak berkawan, kita betul-betul nak kerjasama, kita jangan cepat melenting lah, ya? Kita kena kaji apa niat mereka, apa usaha mereka, siapa dalang-dalang yang digunakan untuk memecah belahkan kita. Itulah baru kita mampu menjadi satu kesatuan, penyatuan yang kukuh di negara kita. Jadi bagi pengundi-pengundi Negeri Sembilan, usah kedengar cita-cita karut ini, sokong Persatuan Melayu dan Islam ini, dan harap-harapnya kita akan menang pada satu hari bulan ini. Sekian.